Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT. Kita dapat sama lagi pada pagi ini. Kita pagi ini baca kitab tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kita berada pada surah Al-An'am ayat yang ke-154 dan 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه wattaqu la'allakum turhamun. Kemudian kami memberikan Alkitab, yakni Taurat, kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman, yakni bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 154-155. Baik, kita tengok tafsirannya. Allah mulakan perkataan itu dengan thumma. Apa maksud thumma? Kemudian. Kalau kita faham daripada perkataan thumma, seolah-olah kita faham hari itu cerita pasal Al-Quran, hari ini cerita pasal Taurat. Kalau orang ambil literal ayat, ambil, dia panggil apa? Pemahaman langsung daripada teks ayat tu, seolah-olah nak gambarkan selepas Al-Quran turun pula kitab Taurat. Kemudian kami turunkan kepada Musa Alkitab. Maksudnya Alkitab dan Taurat ni turun selepas daripada Quran? Bukan. Thumma ini, daripada ayat ini bermaksud nak sambung pada cerita yang lain. Macam orang duk cerita satu benda, cerita, kemudian nak cerita ni pula ni, satu cerita yang lain. Dan subhanallah, kata ulama mufassir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada kaitan dengan ayat 151 hingga 153 yang cerita tentang 10 pesan ataupun hukum 10 yang Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW dan umat dia. Apa hukum 10 tu? Hukum 10, la tusyrik bihi, jangan bersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Berlaku baik, wabil walidaini ihsana, berlaku baik kepada ibu dan ayah. Ketiga, jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Yang keempat, jangan kamu dekati segala macam kekejian, fahsyak, sedang sama-sama ada dalam keadaan sembunyi ataupun terang. Yang kelima, jangan bunuh satu nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak dia. Yang keenam, jangan dekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Yang ketujuh, Saudara Sumat, tentang sukatan dan timbangan. Penuhi sukatan dan timbangan dengan baik, dengan adil. Yang ke-8, jangan apabila kamu berkata-kata, hendaklah kamu berkata-kata dengan adil. Yang ke-9, janji Allah hendaklah dipenuhi. Yang ke-10, jalan Allah yang lurus hendaklah dituruti. Ini 10 wasiat atau 10 pesan yang ada daripada ayat 151 sampai ayat 153. 154 Allah kata apa? Ikut jalan lurus, jangan duk pergi pecah belah. Dia conclusion daripada ayat 153 154, 151 sampai 153.
Mai 154 Allah kata thumma, kemudian ni dia bagi rantaian nak menyambung pada cerita yang lain. Nak beritahu kata sallallahu alaihi Muhammad, pada Nabi Musa pun kami turun juga. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Allah peringatkan bahawa subhanallah sallallahu alaihi Muhammad 10 wasiat pegangan hidup itu kepada orang beriman supaya dia dapat berfikir, sallallahu alaihi Muhammad, supaya dia dapat taat dan selalu ingat. Maka Allah mengingatkan kembali bahawa pokok-pokok pegangan wasiat yang macam mana Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, Allah telah berikan juga dulu kepada Nabi Musa dan kaum dia. Allahumma salli, sebab tu Allah guna perkataan apa? Thumma, kemudian Allah nak cerita beberapa wasiat itu. Allah terang sallallahu alaihi Muhammad bahawa kemudian kami memberikan Alkitab kepada Nabi Musa. Sallallahu Muhammad. Kemudian katakanlah wahai Muhammad, dalam rangka mengkhabarkan tentang kami bahawa kami telah memberikan Alkitab, ini Taurat, kepada Nabi Musa. Sebagaimana kata setelah Allah mengkhabarkan tentang Al-Quran melalui firman-Nya, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Tu surah apa tu? Ayat apa? 153. Tu 153. Selanjutnya Allah melanjutkan dengan memuji kitab Taurat dan Rasul penerima kitab tersebut. Allah berfirman, "Thumma ataina Musa al-kitab." Kemudian kami memberikan Alkitab kepada Musa. Allah seringkali menyandingkan Al-Quran dengan Taurat. Selalu dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah selalu gandingkan Al-Quran dan Taurat. Al-Quran dan Taurat sama juga dengan kes yang macam ni. Wa min qabli kitab Musa imaman wa rahmah wa hadha kitab musaddiqul lisanan arabiyya. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran pula adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab. Surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 12. Juga firman-Nya dalam surah ini, Qul man anzal al-kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira. Katakanlah, siapa yang menurunkan kitab yang di Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 91. Dan ayat setelahnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkati. Ayat-ayat ini cerita tentang bagaimana Allah selalu gandingkan di antara Al-Quran dengan kitab Taurat. Allah cerita kitab Taurat, Allah cerita Quran. Allah cerita Quran, Allah cerita Taurat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah berfirman dalam rangka mengkhabarkan tentang kaum musyrikin. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadahara wa qalu inna bikullin kafirun. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran daripada sisi kami, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya ini Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu. Ini pun hujah daripada orang musyrikin. Bila jumpa dengan Nabi SAW pun dia guna kaedah yang sama. Pasal apa? Pasal Nabi Musa AS dekat di hati orang-orang sebelum daripada kedatangan Al-Quran. Maka bila kita duduk bincang tentang nak dakwah kepada orang, kita selalu akan menggunakan bahasa-bahasa ataupun benda yang mereka biasa pegang dan mereka biasa faham.
Sebab tu orang-orang musyrikin pun berhujah dengan Nabi SAW. Dia berkata, apa tak bawa kitab? Sallallahu alaihi Muhammad tak diberikan kepada Muhammad itu sebagaimana yang telah diberikan kepada Musa dahulu. Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dan dahulu mereka telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang saling membantu. Dia kata, apa tak buat turun macam mana turun pada Nabi Musa dulu? Bila lupa dulu waktu zaman Nabi Musa AS dengan Nabi Harun pun, mereka pun ingkar kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Saya semangat. Tolong pergi ambil kitab tu Ustaz kat belakang. Mak saya. Masih cik ni. Patut yang muda-muda ni bangkit. Allahumma salli Muhammad. Tapi waktu ada Nabi Musa dengan Nabi Harun dulu, depa lah yang ingkar. Depa kata Nabi Musa dengan Nabi Harun itu adalah dua ahli sihir yang saling bantu-membantu. Allah berfirman mengkhabarkan tentang jin pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqim mustaqim. Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 30. Semua ayat-ayat ni, berapa petikan ayat ni Ibnu Katsir susun dekat kita. Nak gambarkan, nak cerita bahawa Allah sering saja menggandingkan di antara sallallahu alaihi Muhammad, kitab Al-Quran, kitab Taurat. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kaedah dakwah. Bagaimana kita nak berdakwah? Kita akan biasa bercakap tentang apa yang orang tu biasa dengar dan orang tu biasa faham. Jadi mudah untuk kita nak dakwah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah. Kemudian Allah sambung lagi, tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsila, untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan. Dan tengok macam mana jin pun waktu dia nak pergi dakwah kepada kaum dia, setelah dengar macam mana yang dibacakan oleh Nabi SAW, yakni ayat Quran, dia pergi kat kaum dia jin, dia kata apa? Aku dengar sallallahu alaihi Muhammad ayat kitab Al-Quran itu sallallahu alaihi Muhammad yang telah diturunkan sesudah Musa. Dia bukan sallallahu alaihi Muhammad, dia fahamkan kepada kaum dia sallallahu alaihi Muhammad tentang ayat Al-Quran, macam mana ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kitab kami kepada orang, untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu. Artinya, kami memberinya kitab yang kami turunkan kepadanya secara sempurna dan menyeluruh untuk semua yang diperlukan dalam syariatnya. Sebagaimana dia berfirman, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mawa'idatan wa tafsilan li kulli syai'. Dan telah kami tuliskan kepada Musa pada lembaran-lembaran Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 145. Firman-Nya, kepada orang yang berbuat kebaikan, iaitu sebagai balasan atas amalan yang baik, dan ia menunaikan perintah-perintah kami dan taat kepada kami. Ia senada dengan firman-Nya, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, dan tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 60. Allah cerita Allah turunkan kitab Taurat yang sempurna kepada siapa? Kepada kaum Nabi Musa AS. Siapa yang ambil manfaat daripada kitab Taurat ini? Ialah orang-orang yang sallallahu alaihi wasallam berbuat kebaikan. Allah cerita dalam surah Ar-Rahman, Allah kata hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan. Tuan-tuan, orang yang buat baik selalu dapat balasan kebaikan.
Balasan kebaikan ni bukan semata-mata kalau dia buat baik, satgi dia hidupnya akan baik, hidupnya akan sempurna. Tetapi dia akan dapat satu benda nama taufik. Taufik ni Allah akan mempermudahkan segala kebaikan, mempermudahkan jalan-jalan untuk dia melakukan lebih banyak kebaikan. Nabi SAW sebut, Allah SWT ulama sebut dalam sebuah riwayat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli Muhammad, tanda bahawa Allah menerima amalan yang kita buat ialah akan menyusul selepasnya lagi kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dia buat baik, Allah terima kebaikan tersebut. Yang akan mai lepas tu ialah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dia berbentuk amalan. Amalan. Jadi Allahumma salli Muhammad, buat baiklah. Banyak buat baik. Sedekah kita, dengan ibadat kita sebagainya. Bila kita melakukan kebaikan-kebaikan, lepas daripada tu Allah akan permudahkan kita lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Itu maksud dia. Sama dengan orang-orang daripada Bani Israel dulu. Nabi Musa AS, Allah turunkan kitab Taurat. Allah turunkan kitab Taurat ni nak bagi apa? Nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bagi supaya orang-orang yang dulu melakukan kebaikan akan bertambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dhurriyyati qala la yanalu ahdi qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yakni perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga daripada keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 124. Pasal apa Ibnu Kathir cerita peti ayat tu? Pasal Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk buat perkara-perkara yang sebagai ujian dia. Bawa isteri daripada Palestin pergi tinggal tempat bumi kering kontang. Itu ujian yang pertama. Kemudian sekali pula Sallallahu Alaihi Muhammad tinggal pula kat situ. Bila anak dah besar sikit, suruh pula pergi sembelih anak dia. Ujian lagi. Semua ujian-ujian yang diperintah kepada Nabi Ibrahim AS, semuanya dibuat. Bila dia buat, ditunaikan segala perintah tu, maka subhanallah saya apa kebaikan yang dia dapat? Allah bagi tahu kat Nabi Ibrahim AS, Allah, aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Itu kebaikan kat dia selepas dia buat kebaikan tersebut. Nah, sallallahu Muhammad. Maka Ibrahim berkata, dia minta juga untuk keturunan dia. Allah kata apa? Allah kata, janji ini aku ini tak kena pada orang yang zalim. Kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat hanya kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Semua kebaikan-kebaikan yang akan menyusul selepas itu hanya Allah janjikan kepada orang yang melakukan kebaikan, ketaatan. Orang yang zalim, zalim pada diri sendiri. Allah suruh buat apa, dia tinggal. Allah larang apa, dia buat. Dia panggil zalim pada diri sendiri. Maka waktu tu orang ni tak akan dapat kebaikan-kebaikan yang Allah janji kepada orang-orang yang taat. Mudah-mudahan dia jadi semangat kat kita untuk terus buat taat. Dalam apa hari lepas berlaku kemalangan 6 orang satu keluarga. Pak dia tu imam, isteri dia cikgu sekolah agama, ustazah, anak-anak dia semua hafiz Quran. Dalam perjalanan nak balik ke madrasah pun, pergi hantar anak-anak dia perempuan tu, lori main langgar pun. Jadi saya mak meninggal habis. Adik dia kecil tu pun mau meninggal kan? Meninggal juga. Tinggal seorang tu yang umur 19. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, umur baru 30 berapa tahun? Ayah tu 40 lebih. Sallallahu Muhammad.
Muda sangat lagi. Anak-anak pun kecil-kecil lagi. Untung mereka tu, anak-anak tu, seluruhnya daripada baligh, sebelum baligh sampai meninggal duduk dengan Al-Quran. Ayah tu sampai meninggal duduk jadi tu imam, duduk dekat masjid. Saya semua. Dan tak ada ruang, tak ada kesempatan pun nak pergi buat benda-benda yang tak elok, benda maksiat. Untunglah dia. Tapi kita ni tuan-tuan, daripada dulu duduk tenggelam dengan maksiat. Waktu muda-muda kita bukannya macam ni. Waktu muda-muda bukannya ni duduk baca kitab, duduk dalam majlis ilmu, duduk baca Quran banyak ada. Macam-macam benda kita duduk buat dulu. Tapi Allah sayangkan kita. Ada kot doa-doa siapa-siapa dulu, mak ayah kita kot yang duk risau dengan kita tu, doa-doa kita, mungkin doa dia makbul. Akhirnya kita jadi macam mana kita lah ni. Dan mudah-mudahan dia juga merupakan tanda-tanda ada satu dua benda dulu yang kita buat yang Allah terima. Yang kadang-kadang benda-benda tu kecil-kecil. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi yang tu yang ikhlas sangat yang kita buat. Maka Allah terima, maka Allah balas kebaikan-kebaikan itu dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ni kita buat lagi ni, mudah-mudahan ada satu kebaikan yang Allah terima lagi. Mudah-mudahan Allah dorong lagi untuk banyak lagi jalan-jalan kebaikan. Sebab tu jangan duk rasa penat, jangan duk rasa letih dengan benda kebaikan. Jangan duk rasa penat. Kita rasa penat dengan duk dengan majlis ilmu. Ni lah ni waktu ni seronok. Ada orang tuan-tuan waktu ni rehat kat rumah, ni seronok. Al-Azhar Muhammad. Ada orang lain ni pergi jogging kat luar tu. Ada orang lain ni duduk kat kedai makan, duduk makan roti canai, sembang gelak-gelak tepuk meja. Al-Azhar Muhammad. Macam-macam. Tapi kita pilih duduk mana duduk ni? Dalam majlis ilmu. Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata, Nabi doa waktu ni, Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah umatku pada waktu pagi dia. Dengan maksud apa Sayyid Muhammad? Pada waktu pagi ini berkat. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah kata, kalau waktu pagi ini dua keadaan buat. Nombor satu, Sayyid Muhammad, apa saja amalan kebaikan yang kamu nak buat pada waktu pagi, push dia semua waktu pagi. Nak sedekah waktu pagi, nak zikir waktu pagi, nak istighfar waktu pagi, nak buat apa-apa amalan bagi banyak-banyak, buat waktu pagi. Sebab tu panjang zikir ni waktu pagi, baca Quran banyak-banyak waktu pagi. Pasal apa? Waktu pagi ni dia berkat. Bahkan nak keluar cari kerja, nak keluar cari rezeki pun keluar pada awal-awal waktu pagi. Sebab waktu pagi ni juga berkat. Okay. Jadi subhanallah, Allah pilih kita ni tiap-tiap waktu pagi duduk dalam majlis ilmu. Dan jalan ilmu pula ni, jalan ni lah nak jalan masuk syurga. Puncak dia, ending dia dalam hidup kita ni ialah syurga. Kita ni asal syurga, kita nak balik syurga. Orang tanya kat kita ni asal mana? Bukan asal Sungai Puyuh. Asal mana? Salih Azhar Muhammad. Saya pergi malam, saya pergi ceramah di Port Dickson. 2 hari ni perjalanan saya ni, subhanallah, 2 hari dalam tempoh 2 hari ni. 2 hari lepas dah ni kan. Pukul 12.30 hari tu keluar, 2 hari bulan, 12 tengah hari, 12 tengah hari. Pergi mana tuan? Pergi Kuantan. 10 jam. Sebab jam. Sampai sana pukul 10 malam. Habis 10 malam, Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu terus program malam tu. Sampai pukul 1 pagi baru check in hotel. 1:30 pagi baru dapat rehat. Pagi tu kuliah subuh dekat Masjid Kuantan. Masjid, dia punya masjid besar, masjid negeri. Lepas tu esok, lepas tu Zuhur tu dekat Masjid Panglima Perang mana. Lepas tu pukul 12.30 pergi mana pula? Port Dickson. Pukul 8 baru sampai, jam juga. Di Port Dickson kemarin ni jumpa seorang
Dia kata, Ustaz, saya orang Simpang 4 Haji Kasim. Duduk mana Port Dickson tu, orang kampung saya kat Perlis tu. Dia pergi duduk kat sana. Saudara Simpang 4 tu kat sana. Asal mana? Asal Perlis, Simpang 4 Haji Kasim. Oh, dia kata dia asal Perlis. Dia bukan asal Perlis, dia asal syurga. Kita semua ni asal syurga. Ni lepas ceramah dekat Port Dickson pula, pergi pula dekat Kuala Lumpur pagi tadi, ada mesyuarat di Saleh Semat di TV Al-Hijrah pagi kemarin. Lepas tu habis tu pada ramai pun sampai sini pukul 8 malam. Lepas pukul 9, 8.30 malam. Tu dah tempoh 2 hari tu berjalan, pusing habis dah. Mata api dah. Tuan-tuan Saudara Muhammad. Nak cerita jumpa orang kampung yang tu yang abang. Jumpa orang kampung. Dia punya excited lah jumpa saya ni, orang pun saya ni dekat rumah Ustaz. Mak dia dekat Sungai Padang, mak. Yang mak dia tu jumpa mak dia dekat Sungai Padang. Kita mak saya orang kampung Tebuk. Saya adik-beradik apa. Muka lebih kurang saya nampak. Jadi subhanallah sebenarnya kita semua asal syurga. Semua orang kita daripada syurga. Sebab Tok Wan kita dia asal syurga. Tok Wan kita nama Nabi Adam AS. Dia asal syurga. Dan kita ni semua dalam perjalanan nak balik kampung halaman kita. Nama syurga. Orang yang patah balik dapat balik masuk syurga, maksudnya dia balik kampung halaman dia. Orang yang tak dapat balik masuk syurga, maksud dia ni orang yang sesat dalam perjalanan. Sesat. Orang suruh pergi jalan tu straight. Inna hadha siratun mustaqim. Ni jalan straight balik tu. Tapi dia ikut jalan tepi. Lingkuk sana, lingkuk sini. Ada orang tepi tu kata, bukan ni, bukan dia jalan ni. Ni salah jalan ni. Tak, dia pergi juga. Ada orang tu kata lagu tu? Ada. Alim ulama tu kata lagu tu. Tok-tok guru kata lagu tu. Ustaz-ustaz tu ajak ni. Jangan duk pergi ikut ni tak boleh. Tak, dia pergi juga. End up dia sesat jalan dan dia tak dapat masuk syurga, dia masuk neraka. Salah jalan. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, perjalanan kita nak balik ke syurga Allah, maka kita kena salli alaihi Muhammad. Waktu ni perbetui je dekat mana kita boleh perbetui. Kita mesti akan buat salah. Sebab kita ni nama manusia. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat salah. Tapi Allah bagi 2 jalan kat kita. Nombor 1, Nabi kata, khairun qatta'in at-tawwabun. Yang paling baik daripada kalangan orang yang bersalah ni ialah dia bertaubat. Nombor 1, kena sentiasa taubat. Yang keduanya Nabi SAW kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqillah thumma kunta wattabi' sayyi'ata hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan yang akan memadamkan dosa. Jadi kita nak buat lagu mana ni? Waktu duk hidup ni, selama duk hidup ni, 2 benda ni jangan tinggal. Nombor 1, banyak taubat. Banyak taubat. Selalu taubat. Tu pagi-pagi istighfar. Istighfar kita tu pasal apa? Nak taubat. Kokot semalam ada banyak dosa. Lepas tu bila duduk dalam majlis pagi-pagi ni, sempat istighfar juga walaupun sikit, 100 kali. Tak ikut, tak edit lah. Saya pun sama kak. Kalau tak ada kuliah zuhur, kalau tak ada kuliah subuh ni, nak cari waktu nak istighfar, kita kata lepas tu je. Tapi bila ada kuliah subuh ni, Salih Muhammad istighfar juga. Jadi mudah-mudahan istighfar kita pun yang tak apa nak ikhlas tu, Allah ampun juga dosa-dosa kita. Kan? Yang kedua je tuan-tuan, Salih Muhammad dia ingat kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda Allah berpaling daripada seorang itu ialah apabila dia disibukkan dengan urusan yang tak dimanfaat untuk dia. Bila Allah mula berpaling daripada dia, Allah dah tak mau tengok muka dia, Allah nak bagi dia jadi ahli neraka, Allah benci kat dia, Allah jauh daripada, Allah nak jauhkan dia daripada Allah. Maka apa? Allah sibukkan dia dengan benda yang tak dimanfaat. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kelompok tu. Selagi kita disibukkan dengan benda yang bermanfaat. Sayyidina Muhammad, jangan lari.
malas Ustaz, pasal apa? Sampai tak ada berehat. Saat-saat tu kuliah, saat-saat tu kuliah, saat-saat ni pula ngaji, saat-saat ni pula program tu, saat-saat program ni. Kalau tak ada program tu, apa kita buat? Apa kita buat? Kalau kita tak sibuk lah, apa kita buat? Tujuan dia supaya Allah sibukkan kita ni. Sibuk, penat, tu mati. Mati dalam apa? Mati dalam taat. Daripada mati dalam lara dan maksiat. Waktu tu baru dia syukur, alhamdulillah lah, aku sibuk sungguh betul ni. Kalau tak, apa jadi dengan aku tak tahu. Tapi kita ni mulut betul lah, komplain tak mandi. Arti kah? Tak tahu kah? Tak faham kah? Macam mana? Komplain. Dia tak tahu yang Allah sedang dorongkan dia dengan kebaikan. Syurga ni bukan murah, syurga ni mahal. Syurga ni bukan murah, syurga ni mahal sangat. Maka padanlah kita ni tuan-tuan sekalian, kalau nak masuk syurga dengan penat lelah, dengan letih. Ni masuk duit dalam tabung RM1, minta apa? Syurga Firdaus. Kalau takat RM1 syurga Firdaus, tuan-tuan, saya ingat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak bagi seluruh harta dia untuk fisabilillah. Betul. Para sahabat tak bagi. Sayyidina Abu Bakar bagi seluruh harta dia untuk fisabilillah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi separuh harta dia fisabilillah. Kata ulama, pasal apa Sayyidina Umar bagi separuh saja? Adakah sebab dia berkira dengan harta dia? Tak, harta dia sangat banyak. Walaupun dia bagi separuh pun hampir menyamai nilai seluruh daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagi semua. Masuk pengorbanan tu besar sangat. Kita sikit aja, itu pun komplain tak berhenti. Allahumma salli Muhammad. Dan firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Tengok surah Sajadah. Sayyid Muhammad, Allah hantar dekat dia pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk. Siapa? Pemimpin. Siapa? Alim ulama. Siapa lagi? Orang-orang yang menguasai mereka, yang duduk di atas mereka. Yang orang-orang ni buat apa? Bagi mereka petunjuk. Buat baik kat mereka. Suruh mereka ni buat baik. Hasil daripada apa? Balasan. Balasan atas apa? Atas kesabaran dia. Dia sabar tu, dia tunai perintah Allah dengan kesabaran. Maka Allah hantar kepada dia orang-orang yang duduk menaungi dia, ialah orang-orang yang sentiasa tunjuk kepada kebaikan. Boleh faham tak ni? Itulah balasan kebaikan dengan kebaikan. Abu Ja'far Radhi meriwayatkan daripada Ar-Rabi' bin Anas, kemudian kami telah memberikan Alkitab, yakni Taurat, kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan. Dia berkata, yakni berbuat baik terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Qatadah berkata, barang siapa berbuat baik di dunia, kebaikan itu Allah akan sempurnakan baginya di akhirat. Sementara Ibnu Jarir memilih buat Sayyid Muhammad assumption kalam. Kemudian kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat untuk menyempurnakannya, iaitu menyempurnakan kebaikannya. Sepertinya kata samu alladhi dalam ayat ini dijadikan sebagai masdar, yakni kata petunjuk terhadap tempat dan waktu, sama seperti yang terdapat dalam surah yang lain. Itu tak perlu bincang. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan firman-Nya, wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmah, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat. Ayat ini berisi pujian untuk kitab yang dia turunkan kepada Musa, agar mereka beriman bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ini merupakan seruan untuk mengikuti Al-Quran. Allah menyebutkan Al-Quran sebagai berkah bagi siapa pun yang mengikutinya,
dan mengamalkannya di dunia hingga akhirat. Wallahu a'lam. Baru ni waktu pergi dekat waktu kuliah duha dekat Kuantan tu, saya jumpa dengan abang kepada ustaz yang Salih Muhammad, salah seorang daripada yang meninggal dalam kapal terbang jatuh, Ustaz Idris. Sibuk abang dia. Abang dia merupakan salah seorang daripada imam di masjid tu, Salih Muhammad. Saya pun tanyalah kat dia. Dia pun ceritalah saya semua waktu dia buat postmortem tu. Salih Muhammad waktu postmortem tu, dia kata dia seorang je mayat yang masih intact, masih padahal mayat-mayat yang lain pecah sampai 400 cebisan, kutip. Jadi dipanggil Salih Muhammad, waris yang pertama mai tengok. Bila tengok dah mayat tu semua dah macam dah cebisan-cebisan kecil-kecil. 400 cebisan semua daripada 6 orang. 6 orang kan yang duduk atas flight ni. 8 orang. Lalu subhanallah Salih Muhammad, jadi cadangan kepada orang yang pergi tengok, dia kata buat satu kubur, buat satu liang besar lah. Jadi tak payahlah duduk macam nak kena cari-cari lagi nak tahu yang ni orang mana, ni orang mana. Orang kedua pun setuju, orang ketiga pun setuju. Sampai kat depa orang yang ketujuh untuk pergi buat pengecaman. Bila pergi tunjuk tengok elok, bukan takat elok. Baju ni tu koyak je. Baju yang dia pakai singlet dalam tu duk elok lagi. Seluar pun duk elok, tali pinggang pun elok, rambut pun duk bersikat elok gitu. Padahal yang lain bukan takat hancur, terbakar. Jadi dia elok. Waktu bila tengok, dia kata dia hanya tengok daripada arah belakang dengan muka ni mungkin cedera, aku dia tutup. So dia pun tengok daripada arah belakang, dia kata nampak elok lagi. So, bila sebab nampak elok lagi, dia kata kami nak uruskan jenazah ni dengan sempurna. Bila dia sebut nak urus jenazah sempurna, yang lain pun buat keputusan yang sama. Itulah baru tu yang lambat tu pasal dia perlu cek tengok yang ni yang milik siapa, ni milik siapa. Bila dia kapankan tu, nampak macam sempurna lah. Itu mukjizat Al-Quran yang ada pada orang yang hafaz Quran. Allah pelihara. Bahkan dia kata waktu ada satu video tunjuk tu, nampak kata ada seorang daripada mayat tu macam duduk tersujud, tersungkur sujud dengan tangan dia duduk macam tu lebih kurang lah. Dia kata kemungkinan besar itu Ustaz Idris tu, Ustaz Muhammad. Jadi subhanallah, dan itu mukjizat Al-Quran. Hebat bagaimana Allah pelihara Al-Quran. Allah pelihara juga orang yang menjaga Quran. Menjaga Quran ni Salih Muhammad dia panggil Hafiz Quran, Salih Muhammad. Mudah-mudahan kita ni pun termasuk dalam kelompok-kelompok orang yang disebut sebagai orang yang menjaga Quran. Walaupun kita tak hafal Quran, macam mereka ni mana hafal Quran semua dah. Bagus dah kat mereka ni, betul dah mereka ni. Dan kita ni tak hafal Quran, tapi mudah-mudahan kita bersungguh dengan Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga mendapat manfaat daripada Quran, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.